Alhamdulillah, selamat kembali dan Assalamualaikum. Dan sekarang ni kita berada dalam segmen Assalam Biz yang akan membincangkan tentang Asnaf Al-Rikab Negeri Selangor. Dan bersama dengan saya iaitu Ustaz Suhaimi Ismail selaku pengarah pembangunan sosial Majlis Agama Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi Ustaz, hari ini kita nak berkongsi tentang pembelaan Asnaf Al-Rikab Negeri Selangor. Jadi secara awal ni mungkin Ustaz boleh kongsikan apa itu yang dimaksudkan dengan Asnaf Al-Rikab di Selangor. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya pengerusi Cik Sofi dan untuk makluman semua penonton yang minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Kalau kita tengok secara umumnya riqab ni di dalam Al-Quran disebut riqab tu secara umumnya takrifan dia sebagai hamba. Tapi dalam situasi ataupun dalam keadaan sekarang ni mana nak cari hamba macam zaman dulu. Jadi diluaskan takrifan riqab tu kepada belenggu, seseorang yang dibelenggu. Dan kalau kita tengok kepada tafsiran di dalam kita punya peraturan-peraturan pendaftaran pemulihan riqab sendiri, riqab itu adalah seseorang yang beragama Islam yang dibelenggu oleh sesuatu kuasa yang menghalang kebebasan diri dia dan kemudian tidak berkemampuan untuk membebaskan dirinya daripada belenggu tersebut. Maknanya banyak supaya dia belenggu, ya. Dan juga kalau kita tengok pun dalam fatwa sistem pengurusan zakat tahun 2009 ada disebut kat sana riqab adalah seseorang yang terbelenggu di bawah satu kuasa yang menghalang kebebasan diri dia. Tu. Dan kalau tengok tafsiran semasa ni, riqab tu lebih kepada orang yang dia dibelenggu oleh sesuatu perkara. Perkara. Dan perkara-perkara ataupun kategori-kategori asnaf yang terbelenggu ni dia ada sama ada disebabkan masalah sosial ataupun masalah akidah. Akhlak sosial tu lebih kepada akhlak dan juga akidah. Dan kalau kita tengok juga pada tahun 2012 Fatwa Negeri Selangor telah pun memperincikan ada beberapa kriteria ataupun ada beberapa jenis-jenis penerima di kalangan asnaf riqab itu sendiri. Secara umumnya terasnya kalau kita tengok dia ada dua yang melibatkan masalah sosial sehingga kan seorang itu boleh terjerumus kepada orang kata jauh daripada agama Islam itu sendiri. Dan perkara yang keduanya adalah yang daripada terbelenggu disebabkan masalah-masalah akidah itu sendiri, jauh daripada agama Islam, dengan ajaran sesat dia, dengan masalah-masalah orang kata masalah khurafat dia. Dan macam mana kita nak tarik dia dekat balik dengan agama Islam. Kepada Islam, kan? Yang tu yang penting. Okey, dan Ustaz kemudian bagaimana peranan MAIZ dalam usaha membantu asnaf riqab yang dibelenggu oleh masalah-masalah ini tadi? Okey, alhamdulillah. Kalau kita tengok masalah-masalah sosial yang berlaku dan juga masalah-masalah akidah yang berlaku di luar sana, yang penting sekali sebelum kita tarik dia, sebelum kita orang kata bimbing dia, kita pulihkan dia, yang penting sekarang ni peranan kita bersama, bukan setakat MAIZ, bukan setakat NGO, tetapi peranan masyarakat bersama. Bagaimana kita nak dapatkan touch point awal untuk kita pulih ataupun untuk kita sedarkan dia, bagi kesedaran dan dia nak pulih. Dan alhamdulillah selain daripada orang kata peranan yang dimainkan oleh MAIZ di bawah bahagian pemulihan riqab sektor pembangunan sosial, kita juga telah membina beberapa garis panduan ataupun kita membina beberapa SOP yang boleh jadi guideline kepada mereka untuk melaksanakan proses-proses pemulihan tersebut. Kita buat proses pemulihan, tetapi kita melaksanakan dengan beberapa strategi lah. Antaranya bila nak pulih kita nak register, daftarkan. Bila daftar tu kita tahu dia ni disahkan oleh contoh Kementerian Kesihatan ataupun AADK yang ni memang dia ada masalah, bukan saja-saja. Ya. Bukan kemudian sukarela. Bukan dia walaupun dia sukarela tapi dia disahkan dia ni bermasalah. Bukan tak bermasalah datang tak. Dia boleh follow program. Kemudian kita ada rawatan. Rawatan sama ada kerohanian ataupun klinikal. Kemudian kita ada bantuan. Bantuan ni untuk kesinambungan dia juga. Maknanya dia kadang-kadang memerlukan bantuan untuk dia pulih di sudut sosial dia dan sebagainya, kan. Kemudian kita ada sudut kawalan untuk mencegah dia daripada dia patah balik. Dan kita ada proses pemulihan. Pemulihan ni bukan setakat orang kata dalaman,
termasuk sekali Luaran, fizikal, termasuk sekali rawatan dan sebagainya, dan ada perlindungan. Kadang-kadang dia ada masalah-masalah yang contohnya pelacuran dan sebagainya yang memerlukan tempat perlindungan, kita ada perlindungan juga. Dan alhamdulillah kita di sudut peranan yang dimainkan, kita bukan setakat seorang, kita bergerak juga melalui beberapa NGO. Bergerak juga melalui beberapa NGO. Kita ada 26 NGO. Masya Allah, 26 NGO ni dengan kepakaran yang masing-masing. Dengan kepakaran yang ada kepakaran background dadah, ada kepakaran background masalah sosial, ada kepakaran yang melibatkan masalah-masalah remaja. Masalah-masalah remaja walaupun tengok biasa tapi jangan dipandang enteng. Betul. Betul. Ada juga kepakaran dalam menangani masalah-masalah sosial yang melibatkan, contohnya yang melibatkan remaja-remaja sekolah dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita ada juga rumah-rumah pemulihan kita, rumah-rumah pemulihan majlis nama dia. Rumah pemulihan majlis yang melibatkan Baitul Ihsan. Baitul Ihsan ni dia melibatkan masalah-masalah sosial. Kita pun ada juga. Yang remajanya lah, yang orang kata lari rumah, yang orang kata gay, dan juga tak lari juga melibatkan perintah-perintah mahkamah juga ada diarahkan untuk buat orang kata hukuman alternatif. Dia diarahkan untuk menjalani proses pemulihan kat situ. Dekat situ. Kalau tak diarahkan tak pergi. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama mahkamah. Kemudian kita ada Baitul Iman. Baitul Iman ni yang melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Contoh anak-anak yang muda yang jauh daripada agama Islam dapat dikenal pasti dia ada masalah sosial dan ditempatkan di situ. Dan kita ada juga Baitul Islah. Baitul Islah ni yang melibatkan masalah-masalah dadah dan juga HIV. Kadang-kadang dia ni perlu dibantu untuk dipantau dan juga dipulihkan. Jadi yang ni dibantu juga dengan kerjasama AADK lah. AADK yang membantu mereka. Dan dalam masa yang sama selain daripada NGO, kita ada rumah-rumah pemulihan majlis, kita juga ada buat program-program yang di luar daripada rumah pemulihan majlis dan juga rumah-rumah NGO ni. Dan program-program yang ni kita biasa kita buat temu seru, kita buat temu sahur, kita turun ke rumah-rumah ziarah, tengok agar mereka ni bila dia semangat nak pulih, dia ni ada kehendak nak pulih, kita kena pantau juga dia ni. Mudah-mudahan tak terjerumus kembali ke orang kata ke tempat yang lama lah. Bila dah terjerumus ni, kita nak tarik balik, kita nak sedarkan balik, dia makan masa. Dan untuk yang tadi kalau rumah-rumah NGO yang kita bantu dengan aspek kepakaran masing-masing, semuanya ada 26 rumah NGO dan kalau tak silap pada tahun ini saja kita telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang 8 juta untuk bantuan-bantuan rumah-rumah pemulihan yang melaksanakan proses pemulihan tersebut. Itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya, Ustaz Suhaimi Ismail, selaku pengarah pembangunan sosial Majlis Agama Islam. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ini, dan ini menjadi tanggungjawab kita semua sebagai satu masyarakat untuk membantu golongan ini. Bukan hanya diletakkan di atas bahu MAIS sahaja, tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membantu mereka ini. Jangan menilai tetapi membantu, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Dan para penonton, kita pun nak berhenti berehat. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.